Mulai Julai ini, lebih ramai wanita boleh memilih untuk melakukan pembekuan telur walaupun mereka tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan. Had umur pembekuan telur elektif wanita akan dinaikkan daripada 35 tahun kepada 37 tahun. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF dan Kementerian Kesihatan MOH mengumumkan perubahan tersebut hari ini. Pengumuman itu dibuat setelah langkah penyimakan semula dijalankan terhadap bukti tempatan dan antarabangsa yang menunjukkan kadar kejayaan daripada prosedur pembekuan telur dan penggunaan telur berikutnya kekal agak stabil untuk wanita berusia sehingga 37 tahun. Pada masa ini, prosedur ini hanya dibenarkan untuk wanita dengan masalah kesihatan seperti penyakit barah yang ingin memelihara kesuburan mereka. Tahun lalu, Singapura mengumumkan bahawa ia akan membenarkan pembekuan telur untuk wanita yang berusia antara 21 hingga 35 tahun. Ini menerusi pengenalan Peraturan Perkhidmatan Reproduksi Bantuan di bawah Akta Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan. MOH menyatakan ia akan terus memantau bukti tempatan dan antarabangsa untuk menilai had usia untuk pembekuan dan penggunaan telur seterusnya. Ini sejajar dengan komitmen pemerintah untuk menggalak dan menyokong penduduk Singapura meneruskan aspirasi perkahwinan dan keibubapaan mereka seawal mungkin. Dengan cuaca panas kini mencecah rekod tertinggi dalam tempoh 40 tahun iaitu mencapai 37 darjah Celsius minggu lalu, sebilangan doktor kini mengendalikan lebih banyak pesakit bagi kes-kes berkaitan cuaca panas. Bekerja di bawah terik mentari lengkap dengan peralatan keselamatan, para pekerja binaan khususnya mudah terdedah kepada penyakit berkaitan cuaca panas. Sebuah klinik penyakit kulit menyatakan kes-kes yang dikendalikannya naik sehingga 15% daripada golongan pekerja sedemikian. Kebanyakannya mengalami ruam panas dan gatal-gatal. Sebilangan orang boleh mengalami kesan lebih teruk lagi. Contohnya, mengalami kekejangan otot, rasa ingin pengsan ataupun pening. Kanak-kanak juga berisiko kerana jika mereka mengalami dehidrasi, mereka mudah mengalami masalah pernafasan akut. Salah sebuah klinik keluarga yang Mediacorp kunjungi mendedahkan lebih ramai pesakit turut mengadu sakit tekak dan demam. Ia menasihati orang ramai supaya memastikan mereka minum air secukupnya dan juga cukup rehat. Bulan Mei adalah salah satu bulan paling panas di negara ini. Namun berita baiknya adalah Jabatan Kaji Cuaca Singapura meramalkan hujan dijangkakan minggu ini. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata penting untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan ekonomi dengan Afrika Selatan. Beliau berkata demikian semasa satu majlis jamuan yang dihadiri rakyat Singapura luar negara. PM Lee kini dalam rangka lawatan 6 hari ke Afrika Selatan dan Kenya. There are many bright spots, there are many new developments, a lot of energy, a lot of vibrance, and increasingly business being done and Singaporeans going there, some staying there, and blazing new paths in new areas and starting things. Majlis ini dihadiri sekitar 60 orang termasuk mereka yang berpangkalan di Afrika Selatan, Zimbabwe, Botswana dan Rwanda. It always warms my heart to meet you all and to be amongst family and to keep in touch with you, that you know what's happening at home and let you know that we greatly appreciate you being overseas, flying the flag high and making the world know about Singapore and making us proud to be Singaporeans. Sebilangan pertubuhan kini menyaksikan lebih ramai warga emas menjadi sukarelawan. Peranan mereka termasuklah mendampingi golongan yang tinggal bersendirian atau menjadi penjaga bagi warga emas yang lain. Namun dengan Singapura dijangka mencecah status super aged dalam tempoh 3 tahun di mana 21% penduduknya berusia lebih 65 tahun. Pertubuhan-pertubuhan itu menyatakan lebih banyak lagi usaha diperlukan untuk membantu warga emas dalam masyarakat. Sebagai warga emas yang tinggal bersendirian, Jessie Leong, 83 tahun, berat hati untuk keluar rumah sendirian kerana sudah beberapa kali terjatuh. Mujur beliau diperkenalkan kepada sebuah program dampingan warga emas dipanggil Elder Aid.
Program di bawah Palang Merah Singapura atau SRC itu mendampingi warga emas serta merujukkan mereka kepada bantuan yang sesuai apabila perlu. Ini dilaksanakan dengan bantuan sukarelawan masyarakat yang juga adalah warga emas. SRC menyatakan jumlah warga emas yang menjadi sukarelawan meningkat sekitar 20% dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini. Pusat di Whampoa ini juga menyaksikan peningkatan yang sama. Buat masa ini, sekitar 6 daripada 10 sukarelawannya adalah warga emas. Mereka membantu menyediakan makanan dan terlibat dalam sesi kaunseling bersama. Dengan penduduk Singapura semakin pesat menua, lebih ramai warga emas juga bakal menjadi penjaga bagi ibu bapa mahupun pasangan mereka. Bagi Yayasan SAU yang memberi tumpuan kepada penuaan aktif, sokongan bagi warga emas adalah satu usaha seluruh masyarakat. Menurutnya, perubahan dasar perlu demi menyokong penjaga warga emas. Ini mungkin termasuk subsidi pemerintah bagi perkhidmatan dan produk berkaitan jagaan warga emas serta mempunyai perlindungan kesihatan mental yang mencukupi bagi golongan penjaga. Pesilat negara Sheikh Firdaus Sheikh Alauddin didenda $8,000 dan diharamkan daripada memandu selama 48 bulan. Ini selepas dia mengaku bersalah atas tuduhan memandu dalam keadaan mabuk. Kadar alkohol Sheikh Firdaus semasa diberkas adalah lebih 2,5 kali ganda daripada had yang dibenarkan. Di mahkamah hari ini, pihak pendakwa menyatakan insiden itu berlaku pada dini hari 27 November tahun lalu. Keretanya terhenti di lorong paling kiri di Cantonment Road menghala ke Keppel Road dan Firdaus didapati dalam keadaan mabuk. Apabila polis mendekatinya, dia menunjukkan tanda-tanda mabuk dan gagal dalam ujian pernafasan bagi mengesan tahap alkohol dalam tubuh. Firdaus terus diberkas lalu dibawa ke Ibu Pejabat Polis Trafik. Ujian mendedahkan kadar alkoholnya sekitar 2.65 kali ganda daripada apa yang dibenarkan. Pesalah kali pertama bagi kesalahan memandu semasa mabuk boleh dipenjara sehingga setahun dan didenda sehingga $10,000. Firdaus yang juga anak kepada Ketua Pegawai Eksekutif Persekutuan Silat Singapura, Sheikh Alauddin Yaakob, merupakan sebahagian daripada pasukan silat negara yang baru-baru ini beraksi dalam Sukan C di Kemboja. Dia menang pingat perak selepas kalah di tangan pesilat dari Vietnam.